إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bagi Tuan Nazir, ahli tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Pada pagi ini masih lagi Allah SWT memberikan kesempatan pilihan kepada kita untuk mati daripada mati yang sementara, untuk kita melaksanakan satu perintah Allah SWT, solat subuh secara berjemaah. Nabi SAW sebut, barang siapa yang solat isyak secara berjemaah seolah-olah disemayang separuh daripada malam, dan barang siapa yang semayang subuh secara berjemaah, Allah SWT bagi ganjaran seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita sifat istiqamah, kesihatan yang baik untuk kita terus melaksanakan perintah Allah SWT, sehinggalah Allah SWT memejamkan mata kita dan masukkan kita ke satu alam yang lain, ke alam barzah. Tuan-tuan mati Allah SWT, kehidupan kita kehidupan yang sementara, kehidupan yang transit, tempat yang transit untuk kita pergi ke satu alam yang lain pada satu ketika nanti, untuk kita bertemu dengan Allah SWT dengan membawa amalan-amalan ataupun membawa pahala-pahala yang kita laksanakan di atas muka bumi ini dalam kehidupan kita yang sementara, untuk kita membawa kepada Allah SWT. Tuan-tuan mati Allah SWT, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kitab kita, iaitu berkaitan dengan Al-Kabair, iaitu dosa-dosa besar. Kita manusia, al-insan la yakhlu anil khata' wa nisyan, tidak terlepas daripada buat kesilapan, dan kita ada satu sifat yang Allah SWT berikan, iaitu sifat lupa. Sebab itu tuan-tuan, kita umat akhir zaman, kita bukan Nabi. Sebab Nabi maksum, dosa dia diampunkan sebelum dan selepas. Walaupun dia tak ada dosa, iman mereka sentiasa meningkat. Itu Nabi. Tapi kita umat akhir zaman, iman kita umpama ombak tuan-tuan, sekejap ke bawah, sekejap ke atas. Duduk dalam masjid, alhamdulillah, iman kita ke atas. Duduk luar masjid bersama dengan orang lain, kita buat kerja dan sebagainya. Kadang-kadang ada sebahagian kita yang lupa dengan Allah SWT. Sebab itu manusia banyak yang buat dosa. Termasuklah diri saya dan diri kita semua ada dosa. Tiap-tiap hari kita buat dosa dengan Allah, kita buat dosa dengan manusia, kita buat dosa dengan alam tanpa kita sedar ataupun sedar. Sebab itu tuan-tuan, pada pagi ini kita akan bincangkan satu tajuk yang bacing gigil tuan-tuan. Saya cakap dengan rumah, seram ni tajuk ni. Iaitu berkaitan dengan zina. Iaitu zina dengan sebahagian jenisnya lebih besar daripada sebahagian lain. Hari ini tuan-tuan, orang buat dosa besar dia dah jadi kebiasaan. Terutama bab zina tuan-tuan. Dah rasa tak ada apa-apa tuan-tuan. Hari ini pun zina itu dah jadi perkataan bukanlah biasa bagi kita. Tetapi dia menjadi kebiasaan biasa bagi orang lain. Sebab apa? Sekarang ni dah tak ada perasaan malu dalam masyarakat kita, yang menyebabkan manusia cenderung kepada zina. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Bukan kata zina tu kena buat zina tu jadi zina, tetapi Allah SWT sebut wala taqrabu zina. Hari ini bukan sikit tuan-tuan orang yang buat satu perkara menjerumuskan diri dia ke arah zina. Tak kiralah dalam atas kepala kita ni ada kupiah, kita pakai jubah sekalipun, ramai juga ada juga orang yang terlibat dengan zina. Orang masjid ada juga tuan-tuan. Sebab tu baru ni saya kuliah kat mana, ada orang datang lepas isyak, ustaz, saya nak cerita ni, apa hukum zina sekian. Tanya punya. Kawan saya jumpa saya terlibat dengan zina dan sebagainya. Itu macam tu tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan, hari ni orang ialah nafsu kan, nafsu amarah, nafsu yang tak baik ni. Nafsu ni ada nafsu yang baik, ada nafsu yang tak baik. Kalau nafsu sekadar nafsu makan itu satu hal lah tuan-tuan. Tetapi ada nafsu orang tak boleh nak tahan sehingga menjerumuskan dia dengan zina.
Hari ini tuan-tuan berlaku zina mata. Zina bukan sekadar zina tak berpakaian antara lelaki dan perempuan dan sebagainya. Tetapi juga ada orang buat zina mata, ada zina dengan mulut, zina telinga, zina dengan hati dan sebagainya, yang menjumuskan dia kepada dosa besar. Hari ini orang kata kat luar tuan-tuan kata lihat orang-orang yang menghampiri dengan zina, yang pakaian tak tutup aurat, bukan sikit tuan-tuan. Lelaki seperti perempuan, perempuan seperti lelaki. Kita tidak membincangkan tentang as-sihaq, cerita tentang lesbian, cerita tentang gay, cerita tentang LGBT. Tetapi hari ini tuan-tuan, perkara-perkara itu dah jadi kebiasaan. Kalau tuan-tuan buka media sosial, tuan-tuan baca akhbar, orang sebut tu kita rasa macam biasa pula kat Malaysia ni kan. Macam biasa. Tapi dia satu benda yang cukup besar dan sangat merisaukan. Dia merisaukan bukan sebab kita terjebak tuan-tuan. Saya yakin kita tak ada yang terlibat. Sebab kita orang-orang yang mungkin beriman. Kita beriman kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT lindung kita. Tapi kita tak tahu tu orang dekat dalam rumah kita yang lain tu, anak-anak kita, isteri kita. Allahu Akbar. Hari ini orang kata perkara-perkara itu perkara yang biasa. Orang pakai spender, kita tengok dekat dalam media sosial lalu tu, tuan-tuan rasa tak rasa apa-apa dah. Tak rasa apa-apa. Kan dalam media sosial ni kan kita swipe newsfeed tu, dia keluar tuan-tuan. Sekarang ni kalau FB dia pula ada TikTok pula kat dalam tu. Keluar pula gambar-gambar yang jadi kebiasaan. Sama ada orang tu buat dosa secara terang-terangan, tetapi ramai orang yang buat dosa secara bersendirian. Dia sendiri-sendiri tuan-tuan, orang lain tak nampak. Sayalah. Kita tak boleh nak cakap orang lain tuan-tuan. Kita lah yang buat dosa-dosa ini. Sehingga kita orang kata menghampiri kepada zina tersebut. Risau tuan-tuan. Kalau kita baca statistik anak tak satara, anak luar nikah, orang buang bayi dan sebagainya, kita akan tengok pagi ni sedikit statistik sebagai satu muhasabah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kat rumah kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan. Mungkin tuan-tuan yang lama anak-anak tuan-tuan dah besar, ada cucu, ada cicit dan sebagainya. Saya kat rumah tu ada 6 orang, 3 orang. 6 orang ramai sangat tuan. 6 orang lah mungkin. Kalau dulu kalau ikutkan kiraan tu 10 orang tuan-tuan yang jadi 6 orang, 3 orang. Anak perempuan tu, bagaimana kita nak jaga dia, akhlak dia, nak jaga mulut dia, nak jaga hati dia, nak jaga pandangan dia, nak jaga dia punya sifat pergi sekolah, nak jaga pakaian dia. Sebab apa hari ni orang rasa tutup aurat cukup sekadar pakai baju, pakai seluar, dah tutup aurat. Tetapi tutup aurat yang Nabi SAW ajar, Allah SWT ajar dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW, perempuan antara muka dan juga tapak tangan saja. Muka dan tapak tangan saja. Anak-anak kita perempuan yang dah balik, boleh pula pakai seluar seteng tuan. Seluar yang bawah lutut. Dia cakap bawah lutut ni tak aurat. Perempuan. Perempuan. Kalau lelaki tu bawah lutut tu satu hal lah tuan-tuan. Tapi tuan imam pun takkan nak pakai seluar bawah lutut kan. Nampak macam pelik pula kan. Walaupun tu tak aurat. Lagi-lagi anak perempuan tuan-tuan yang dah balik, kita nak jaga dia. Pastikan keluar pakai stokin. Pastikan kalau pakai keluar pakai lengan panjang yang tak berapa panjang, ada dia punya stongan dan sebagainya. Dia punya tudung yang sesuai. Bukanlah pakai tudung jadi macam baru darjah 6 kita suruh pakai tudung yang labuh sampai tutup sampai punggung. Jadi macam ustazah. Tidaklah begitu. Tetapi nak memastikan mereka ini tutup aurat. Nak tutup aurat. Supaya apa? Supaya sifat itu dapat diajar. Bukanlah semua orang tutup aurat itu baik. Tetapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, tutup aurat tidak menjerumuskan dia kepada dosa-dosa yang lain. Kan hari ni ada orang bandingkan kan, daripada pakai tudung dengan tak pakai tudung. Daripada pakai tudung pun belum tentu baik. Tengok orang yang tak pakai tudung, baik sangat ni, derma, infak dan sebagainya, buat amal dan sebagainya. Semayang tak pernah tinggal semayang Jumaat, tapi tak tutup aurat. Mana lebih baik? Orang yang pakai tudung tak pakai tudung? Pasti orang yang pakai tudung dia tutup aurat, terjaga. Walaupun orang kata, Ustaz, hidayah itu milik Allah. Ya betul, hidayah milik Allah. Kita kena cari hidayah. Bukan puan hidayah, tetapi hidayah rahmat daripada Allah SWT kita kena cari. Sebab itu tuan-tuan, perkara-perkara ini perlu kita, dia mesti bermula daripada diri kita dan orang-orang yang ada dalam rumah kita. Itu peranan kita cukup besar. Sebab itu institusi keluarga tuan-tuan yang berantakan. Ada anak yang jadi, ada anak yang tak jadi. Kadang-kadang disebabkan perceraian, disebabkan pergaduhan antara mak dan ayah dan sebagainya. Akhirnya anak-anak ini terbiar, boleh buat maksiat suka hati dan sebagainya. Akhirnya terjebak dengan zina.
sebahagiannya. Ada yang sebahagiannya mak ayah, kadang-kadang mak ayahnya orang masjid, tetapi anak-anaknya mereka tinggalkan. Mereka mengabaikan anak-anak ini sehingga terlibat dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang nampak satu maksiat, kita kena cegah dengan kuasa yang kita ada, guna tangan, guna kuasa yang kita ada. Ini satu benda yang tak mampu, tuan-tuan. Nak cerita tentang, kalau saya cerita dekat pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, lesen besar yang mereka ada untuk amal makruf nahi mungkar, memang lesen yang orang kata lesen yang dibagi oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Tapi nak buat tu, tuan, bukan satu benda yang mudah. Tanya Ustaz Adi, susah Ustaz nak buat kan? Nak cegah orang sana, nak pergi sana, ada lesen ni walaupun tak dekat. Dulu dekat, sekarang tak dekat. Pegawai masjid sebagai pegawai syariah untuk mencegah maksiat. Tapi nak mencegah maksiat bukan kena tunggu jadi pegawai masjid, tak. Itu untuk tangkap halwat, untuk pergi ke rumah dan sebagainya. Tetapi peranan dakwah, peranan untuk cegah maksiat ni kerja siapa? Kerja semua orang. Walaupun kadang-kadang skop tu dah terlampau kecil dah. Tak kisahlah skop kita pegawai masjid ke, skop Jabatan Agama Islam Selangor sekalipun, skop itu kadang-kadang dah kecil. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok berita, ada orang yang kena tangkap zina. Tak ada. Tak ada. Dia tangkap ke arah untuk persetubuhan, ke arah percubaan. Walaupun sebab kita tak nampak, tuan-tuan. Benda yang ada dalam bilik tu tak nampak. Lainlah orang pasang CCTV nampak daripada awal sehingga akhir. Itu dah jadi video porno pula kan. Tapi pegawai pengawasi itulah cabaran, tuan-tuan. Sebab itu barang siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan kuasa yang dia ada. Fa illam yastati fa illam yastati, kalau tak boleh dengan itu, kita cegah dengan mulut, dengan lisan, tuan-tuan. Ini lisan pun susah, tuan-tuan. Kita nak tegur anak, kadang-kadang kita nak tegur isteri, kadang-kadang nak tegur suami, nak tegur kawan-kawan, berat, tuan-tuan. Berat. Tapi sekurang-kurangnya Nabi SAW sebut, kalau tak mampu juga nak tegur dengan lisan, maka tegurlah dengan bukan tegur, kita cegahlah dengan hati kita. Wazalika ad'aful iman. Sekurang-kurangnya nampak maksiat, tuan-tuan, dalam hati kita tak suka dengan maksiat tu. Tengok konsert, kita tak suka dengan konsert tu. Sebab apa? Dia pasti menjerumuskan kita ke arah maksiat, pergaulan antara lelaki dan perempuan dan sebagainya. Ada konsert tak bercampur, tuan-tuan. Konsert luar negara lah. Kalau konsert, saya punya masjid buat konsert, tuan-tuan. 2 bulan lepas kita meraihkan 1 tahun pembukaan masjid, kita buat konsert. Panggillah nasyid dan sebagainya, kita asing antara lelaki dan perempuan. Tak salah, buatlah. Tapi yang kita tak nak percampuran antara lelaki dan juga perempuan. Itu yang kita tak nak. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan, kita tak ada kuasa. Nak batalkan itu, nak gini, takkan kita nak pergi buat demo dan sebagainya kan. Itu kita tak ada kekuatan kat situ. Tetapi sekurang-kurangnya, tuan-tuan, nampak maksiat, kita benci dengan maksiat. Jangan nampak maksiat, lagi kita seronok, lagi kita sokong, siap beli tiket lagi, tuan-tuan. Beli tiket, walaupun beli tiket bagi kat orang lain, sokong. Itu, tuan-tuan, mati Allah SWT. Sekarang untuk menjerumuskan seorang ke arah maksiat itu sangat banyak. Sangat banyak, tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW, Allah SWT sebut, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Perkara-perkara yang menjerumuskan kita dengan zina. Itu belum lagi cerita tentang arak, kan. Kan ada kisah dulu. Dia memang satu orang yang alim. Zina ni pasti takkan terlibat. Tetapi terlibat minum arak, akhirnya berzina, akhirnya bunuh orang, mati. Akhirnya masuk neraka Allah SWT. Tak sempat nak bertaubat. Sebab itu, tuan-tuan, mati Allah SWT, perkara-perkara kita perlu ambil perhatian dengan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita yang sangat merisaukan. Maka peranan kita cukup besar. Nampak kita, alhamdulillah, masjid kita imarah, orang semakin ramai datang masjid. Tetapi kita kena juga buat kajian. Kalau mungkin ada setengah-setengah kita orang yang suka buat kajian, tuan-tuan boleh buat persentage orang datang masjid dengan orang tak datang masjid, orang yang solat jemaah dengan orang yang tak solat jemaah, orang yang semayang penuh dengan orang yang tak semayang penuh, orang yang tak pernah semayang langsung, orang pandai baca Quran dengan orang tak pandai baca Quran. Kalau tuan-tuan kita boleh buat statistik tu. Kalau dulu kan ada statistik tentang percentage orang Malaysia yang sembahyang. Kalau tak, saya tak tahu lah. Saya dengar ceramah, saya baca statistik. 80% orang kita, orang Islam sendiri,
semayang tak penuh ataupun tak semayang langsung, 80%. Maksudnya yang datang masjid ni tuan-tuan 20%. Dalam masyarakat kita masih lagi ada orang yang solatnya seminggu sekali, mungkin sehari sepatut 5 kali semayang, 3-4 kali dan sebagainya. Masih berlaku tuan-tuan. Sedang itu dosa besar. Sebab itu tuan-tuan yang mati Allah SWT, peranan kita cukup besar untuk tidak menjerumuskan kita dalam perkara-perkara maksiat. Sebab tuan-tuan yang mati Allah SWT, sebab itu dalam statistik nak cerita tentang zina ni tuan-tuan sangat merisaukan. Kita pun dah tahu zina tu apa. Cuma kita akan tengok beberapa perkara hukum berkaitan dengan zina. Sebab apa tuan-tuan, apabila berlakunya zina, akhirnya keluarnya anak tidak sah taraf, suruh keluarnya anak-anak zina tu sendiri. Dia tak panggil anak zina tuan-tuan. Ini anak siapa? Anak zina. Jatuh aib dia. Anak tidak bersalah tuan-tuan. Anak tidak bersalah. Yang bersalah siapa? Mak dan juga ayah dia. Ayah biologi dia. Dia bukan ayah yang betul-betul akad melalui akad Islam. Ayah biologi lah kan. Itu banyak tuan-tuan, terlalu banyak. Itu yang statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Dengan anak tak sah taraf, kalau tuan-tuan tengok statistik daripada tahun 2005 sampai 2015, dia buat 10 tahun 10 tahun. Lepas ni mungkin ada tahun 2006 sampai 2016 ataupun 2026. Mungkin ada kan statistik 10 tahun 10 tahun. 10 tahun antara 2005 hingga 2015 tuan-tuan, statistik daripada Jabatan Pendaftaran Negara ada 523,158 anak yang tak sah taraf didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Dan hampir 60 ke 70% melibatkan orang Islam. Orang Islam. Sangat mengerikan. Dan yang paling tinggi siapa tuan-tuan? Selangor. Tak boleh cukup kuat tuan-tuan. Selangor. Sebab tu ada statistik antara 2008 sehingga 2015 ada keseluruhan kes tuan-tuan yang sangat banyak, lebih daripada 50,000. Orang Islam melibatkan 32,000, 14 orang, 48 orang. 32,000, 48 orang. Orang Islam yang didaftarkan sebagai anak tak sah taraf. Tu 2008 sampai 2015, berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun tuan-tuan. Itu yang paling tinggi tu orang Islam. Kalau nak cerita tentang Kristian 5,402, Buddha 5,357, Hindu 8,088, orang Islam 32,000 tuan-tuan. Hari ini bukan sikit orang yang terlibat dengan pasti anak zina, tak sah taraf tuan-tuan, yang tak ada sijil kahwin, yang memang anak zina. Ini yang lahir anak, yang tak lahir anak, yang kondom bertaburan. Kalau dulu satu ketika dulu tuan-tuan, malam merdeka. Sekarang ni malam merdeka kita tak ada sambutan yang macam dulu. Kalau malam merdeka tu tuan-tuan pergi, kalau jadi pokok kuasa tu pergi. Bukan kita, kalau kita tak adalah pergi tuan-tuan. Pokok kuasa kita cerita kalau malam-malam merdeka ni dekat sudut-sudut ni penuh dengan kondom tuan-tuan. Pasti zina. Ada kondom, tak ada orang tak zina, tak ada kan. Sendiri-sendiri tak ada. Berlaku itu tempat awam, itu tempat tersorok yang dalam rumah masing-masing. Belum lagi yang sumbang mahram, kan ada kes-kes sumbang mahram yang sangat banyak tuan-tuan. Berzina antara adik-beradik, mak dengan ayah. Belum lagi cerita tentang rogol dan sebagainya. Yang dekat Putrajaya tu kan, anak dia sehari 3 kali dirogol daripada umur sekian sampai umur sekian. Sehari 3 kali, kita tak boleh nak bayang tuan-tuan. Tiap-tiap hari anak tu dirogol daripada kecil sampai ke besar. 3-4 tahun. Kita nak boleh bayang. Itu bapak dia. Apatah lagi dengan orang lain. Belum lagi kes-kes rogol dan sebagainya hingga melahirkan anak dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, ni benda-benda yang sangat merisaukan. Kalau kita baca statistik, sangat-sangat merisaukan. Dan dia merisaukan sebab kita. Dia bukan orang lain. Sebab kita ada anak. Sebab itu tuan-tuan nanti Allah SWT, tengok kes anak luar nikah tahun berapa, daripada Jabatan Pendaftaran Negara setahun 51 ke 56,000 dia punya pendaftaran tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Allahu Akbar. Lepas tu lagi daripada Persatuan Hak Kesihatan Wanita RRAM, dia punya statistik 90 ke 100,000 kes gugurkan kandungan setiap tahun. Yang tadi daftar, yang ni kes gugur kandungan. Kalau gugur kandungan tu sebab kandungan dah mati, dikeluarkan, dibersihkan, cuci, itu satu hal lah tuan-tuan. Ni yang digugurkan sebab hasil daripada zina itu tadi. Kadang-kadang orang yang, kalau istilah Inggeris apa, stand one night,
one night stand. Jumpa sekali je, akhirnya jadi. Kadang-kadang kita pelik tuan, orang yang berzina ni cepat pula dapat anak. Ada orang yang berkahwin sampai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun tak dapat anak. Itu ujian yang Allah SWT bagi kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan, mati Allah SWT dengan statistik yang ada, dia menjadikan bukan sahaja kerisauan, tetapi memerlukan tindakan daripada semua Islam untuk memastikan tuan-tuan perkara-perkara ini tidak berlaku dan dikurangkan berlaku di Malaysia. Dengan statistik yang ada ini menjadi peranan kita cukup besar. Sebab apa tuan-tuan, kita sekarang ni tak ada hukum had. Had kita ada. Kita ada hukum, kita ada hudud, kita ada qisas. Ada setengah orang dia cakap, oh Ustaz, nak cerita hudud ni jadi hal cerita tentang politik. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Hudud, qisas, ta'zir ni ada dalam kitab. Tuan-tuan buka kitab fiqh jenayat, ada cerita tentang hudud, tentang qisas dan juga tentang ta'zir, hukum-hukum yang ada. Ya, kita di Malaysia tak ada hukum. Hukum ada. Kita ada mahkamah syariah, tapi mahkamah syariah kita, hukum kita macam tuan-tuan baca rang undang-undang 355. Tuan-tuan kalau baca dia punya nota, saya suka baca daripada Dr. Zulkifli Ambakri, pandangan dia tentang rang undang-undang 355. Ya, yang paling tinggi tuan-tuan sekarang ni dekat mahkamah syariah kita denda, lagi-lagi berkaitan dengan zina, denda tak lebih 5,000, penjara tak lebih 3 tahun, 6 sebatan. Kalau orang yang banyak duit tuan-tuan tak ada hal lah. Kadang-kadang sebatan ni biasa tengok umur juga. Jaranglah orang kena sebat. Kalau disebab tangkap halwat dan sebagainya, tak ada orang kena sebat tangkap halwat tuan-tuan. Kalau tangkap zina tu nak pembuktian dia susah. Dia lebih kepada ke arah untuk persetubuhan dan sebagainya. Denda dia sikit je tuan-tuan. Bayar 5,000, kadang-kadang tak kena 5,000 pun. Hakim kata denda 2,000. Selesailah, keluarlah. Kita tak ada hukum yang betul-betul boleh menakutkan manusia, orang Islam itu, daripada buat zina. Dia dah satu benda yang mudah. Mungkin mudah-mudahan satu hari nanti hukum berubah, mana kita tahu kan. Kita doa lah, sebab kita kena doa tuan-tuan. Sebab ini bukan tanggungjawab kita. Bukan tangkap orang zina, kita bunuh dia. Tangkap dia, Ustaz. Ini orang yang kena tangkap zina ni orang yang muhsan. Orang dah berkahwin, berzina dengan orang lain pula. Ni kena hukum rejam ni Ustaz. Kita tangkap orang, tanam kat dalam lubang, kita rejam, panggil orang tepi jalan, baling dengan batu. Boleh? Tak boleh. Sebab kita ada ulil amri. Kita ada pemerintah yang menetapkan hukum. Itu tanggungjawab pemerintah, bukan tanggungjawab kita. Jangan tuan-tuan, kan kita tengok video dekat negara-negara Afrika kan, buat hukum sendiri tuan-tuan. Hukum sendiri, rejam orang sendiri, bunuh orang sendiri. Saya tengok satu video tu, dia bunuh orang tu tuan-tuan, orang tu boleh akur macam binatang tu, datang binatang pun kena tarik, baru sembelih, kena ikat sembelih. Ni tak ada. Datang dia siap baring ni, baring kat lubang, sembelih masuk lubang, sembelih masuk lubang. Dahsyatnya tuan-tuan. Ada video, tapi ngeri lah, sangat mengerikan video tu. Buat hukum sendiri. Kita tak boleh buat hukum sendiri tuan-tuan. Akhirnya kita buat hukum sendiri, kita yang kena. Kan ada kes dulu, dekat masjid pun ada sebenarnya tuan-tuan, tangkap pencuri, dia belasah pencuri separuh mati. Ada setengah tempat, saya tak pasti dekat Selangor kat mana, tangkap pencuri kat masjid, dia belasah, akhirnya orang tu mati. Akhirnya jawatankuasa masjid kena tangkap. Kita tak boleh buat hukum sendiri tuan-tuan. Nampak maksiat, kita cegah, kita bagilah kepada orang-orang yang ada kuasa untuk jatuhkan hukum tuan-tuan. Nampak orang halwat, nampak orang bersekududukan kan, sumbang mahram dan sebagainya. Kalau kita tak mampu tuan-tuan, pegawai masjid pun tak berani nak masuk ke rumah dan sebagainya, panggillah kita punya pegawai kuasa. Dia tak boleh panggil polis tuan-tuan. Polis tidak berbidang kuasa, dia bidang kuasa untuk masuk rumah, tetapi tidak berbidang kuasa untuk tangkap orang yang buat kesalahan syariah. Dia kena panggil pegawai penguasa. Saya tak ada pengalaman gitu tuan-tuan. Saya biasa bagi kursus tentang undang-undang penguasaan dan sebagainya. Tapi kuasa untuk tangkap orang tu pun tak ada juga. Saya tak ada jadi imam, saya tak jadi bilal, tak pernah jadi nazir kan. Dia tidak ada kuasa ke arah itu. Tetapi kuasa untuk amal makruf nahi mungkar, itu kuasa semua orang. Tuan-tuan mati Allah SWT, kita tengok beberapa hadis dan juga Al-Quran cerita tentang zina ni tuan-tuan. Cerita tentang hukum zina ni banyaklah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Itu nanti kita akan bincangkan hukum berkaitan orang yang kena tangkap zina. Kalau kena tangkap macam mana? Itu belum lagi kes tuan-tuan,
Hukum orang yang tidak ditangkap, dia sedar dia buat salah, apa dia nak buat? Adakah dia perlu pergi kepada penguatkuasa ataupun biarkannya? Itu dia ada punya tata cara dan sebagainya untuk kita lepas daripada azab Allah SWT. Sebab azab Allah SWT, setiap dosa yang kita buat, tuan-tuan, azab sangat pedih. Hatta orang-orang yang melewatkan solat je dah celaka dah, Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Kan? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang melewat-lewat, bukan tak solat, orang-orang yang melewatkan solat mereka, ujung-ujung dan sebagainya, itu pun dah disebut celakalah orang-orang ini. Kan? Apatah lagi betul-betul buat maksiat dan sebagainya, maka azab Allah SWT sangat pedih. Sebab itu Nabi SAW ada sebut, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina dalam keadaan dia beriman. Seorang pencuri tidak akan mencuri dalam keadaan dia beriman. Seorang peminum arak tidak akan meminum arak dalam keadaan dia beriman. Ini sudah pasti, tuan-tuan. Ada iman, pasti kita tak akan terlibat. Pasti kita akan jauh daripada perkara-perkara maksiat. Lagi-lagi berkaitan dengan zina, curi dan sebagainya, jika ada iman dalam hati kita. Tapi orang tak ada iman, tuan-tuan, nafsu dah mengatasi iman, akhirnya tercabut kopiah juga, tuan-tuan. Sebab itu ni perkara-perkara yang kita perlu atasi, kita perlu perkuatkan dalam masyarakat kita, tuan-tuan, supaya perkara ini tak berlaku. Sebab zina dia bukan berlaku secara terang-terangan. Dia bukan berlaku ke negara-negara bukan Islam, tak. Dia zina berlaku ke tempat-tempat yang tersorok. Sekarang ada pula pusat, dia tak panggil pusat zina, tuan-tuan. Dia panggil apa, Ustaz? Pusat apa? Pusat urut dan sebagainya, kan, yang menyediakan perkhidmatan perempuan-perempuan lah, tuan-tuan, untuk berzina. Tapi tak ada sebut lah ni pusat zina, kan. Datang orang Islam, isteri serbu, kan, tak ada sebut. Itu lagi-lagi berlaku kat tempat-tempat yang dekat hotel dan sebagainya, hotel-hotel bajet dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok, saya tak tahu kita punya pelacuran macam mana. Bukanlah sistem, tetapi pelacuran yang ada kat negara kita juga berlaku, tuan-tuan. Kalau dia ada jenis kasta juga, pelacuran jenis VVIP ada, yang biasa-biasa pun ada, yang kampung pun ada, luar negara, dalam negara, semua ada, tuan-tuan. Itu zina yang melibatkan bayar, nak bayar, tapi yang tak bayar lagi banyak, tuan-tuan. Sekarang ni terlalu mudah orang nak menyerahkan tubuh kepada orang lain tanpa akad yang sah. Terlalu banyak, tuan-tuan. Itu belum lagi cerita tentang syubhah dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang kita perlu hadapilah dalam keadaan masyarakat kita akhir zaman ni, tuan-tuan. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW juga sebut, salasun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim, syaihun zanin wa malikun kazzab wa ailun mustakbir. Ini ancaman yang Allah SWT bagi kepada orang-orang yang terlibat dengan perkara-perkara inilah. 3 golongan yang Allah tidak akan bercakap dengan mereka, tidak akan membersihkan mereka daripada dosa, dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, serta mereka mendapat azab yang pedih. Pertama, tuan-tuan, lelaki tua penzina, penguasa yang selalu menipu, dan orang miskin yang angkuh. Ini salah satu, tuan-tuan, hadis Nabi SAW yang mengancam kepada orang-orang yang terlibat perkara-perkara yang tidak baik. Iaitu dalam satu hadis Nabi SAW juga sebut kemurkaan Allah kepada 4 golongan. Arba'atun yubghiduhumullah, al-bayya'ul halaf, wal faqirul muqtal, wasyaikhuz zani, wal imamul jair. 4 golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, peniaga yang suka bersumpah. Ni kita, kalau kita buka kitab fiqh muamalat, ada, tuan-tuan, memang ada. Cerita ni sumpah sekian semata-mata nak tarik orang. Yang kedua, si miskin yang sombong. Yang ketiga, lelaki tua penzina. Dan yang keempat, pemimpin yang zalim. Sebab itu, tuan-tuan, hari ini zina berlaku di mana-mana, tuan-tuan. Berlaku dengan keluarga sendiri, zina dengan ibu kandung ada, dengan adik-beradik ada, dengan ibu tiri ada, dengan mahram perempuan yang lain juga berlaku dalam masyarakat kita, dan juga lebih-lebih lagi dengan orang asing dan sebagainya. Sebab itu ni perkara ni yang perlu kita atasi. Saya ada sahabat, tuan-tuan, sahabat sebilik lah, bukanlah sahabat rapat, sebilik di kolej dulu sebelum saya pergi Mesir. Dia cerita, ustaz, time tu bukan ustaz lah, cerita dengan kawan-kawan. Aku ni dah lebih 10 kali berzina dengan aku punya awet, dia cakap. 10 kali tanpa ada perasaan apa-apa.
Sebab apa? Tak ada tuan-tuan. Dia tak ada, keluarga dia tak ada ajar agama, keluarga tak ada ajar perkara solat dan sebagainya, kepentingan-kepentingan itu tak ada. Akhirnya ada teman wanita pun habis. Bukan isteri. Zaman belajar tuan-tuan, aku dah lebih 10 kali. Disebut tu aku dah lebih 10 kali. Tanpa rasa ada perasaan bersalah pun tuan-tuan. Rasa macam seronok je. Tapi akhirnya tuan-tuan, siapa pun, kita pasti dan pasti Allah SWT sayang kita tuan-tuan. Setiap yang maksiat yang kita buat, pasti Allah SWT akan jentik hidayah dalam hati kita, kita tersedar. Maka tuan-tuan, kalau tersedar, maka cepat-cepatlah kita bertaubat. Sedar, cepat taubat. Lagi-lagi kita tahu pula orang tu nak bertaubat, kita tahu, maka kita kena pegang orang ni tuan-tuan. Kita tak boleh biarkan orang yang nak bertaubat ni, kita tak boleh biarkan datang masjid taubat. Maka kita tuan-tuan sebagai jemaah, sebagai jawatan kuasa, kita kena pegang orang ni. Kena pegang, ziarah dia, tak nampak kat masjid, ziarah dia, tanya khabar dan sebagainya. Supaya apa? Supaya Allah, orang-orang yang dibagi hidayah oleh Allah SWT, mereka tidak terjebak kembali. Hari ini ramai tuan-tuan, orang yang dah dibagi hidayah, dah taubat dan sebagainya, tetapi tak ada orang yang pegang dia. Akhirnya iman dia turun naik, habis tuan-tuan, terjebak balik dengan perkara-perkara maksiat, lagi-lagi melibatkan aurat dan sebagainya. Sebab itu hari ini ada orang yang berhijrah, tutup aurat, akhirnya berhijrah balik, tak tutup aurat. Katanya apa? Iman masih tak sempurna. Nak tutup aurat, nak buat baik ni tuan-tuan, bukan kena tunggu iman sempurna. Sebab iman tu perlu disempurnakan. Bukan kena tunggu sempurna baru kita nak jadi orang yang baik, tidak. Tetapi iman ni perlu dicari, perlu disempurnakan untuk kita menjadi insan yang lebih baik. Tuan-tuan mati Allah SWT. Dan satu ancaman daripada hadis Nabi SAW, man waqa'a ala zati mahramin faqtuluhu, sesiapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah dia. Tetapi tak adalah sampai tahap bunuh tuan-tuan. Dalam hukum zina dia tak ada bunuh, kecuali zina yang antara orang yang dah berkahwin dengan orang lain. Itu dipanggil muhsan. Sebab itu tuan-tuan mati Allah SWT, nak cegah ini, kena cegah sungguh-sungguh, kena buat sungguh-sungguh. Kuasanya orang-orang ni kena bagi kesedaran kepada orang supaya orang tidak terlibat dengan zina. Sebab itu tuan-tuan, dia mesti bermula daripada dalam rumah kita. Pastikan channel-channel tu channel yang banyak dekat Astronya, dekat YouTube-nya, dekat apanya, itu kita kena kawal tuan-tuan. Kena kawal. Bukan untuk anak-anak je, untuk kita sekalipun. Tuan-tuan, kena kawal kita punya penggunaan tu. Sama ada media sosial ataupun gadget ataupun TV ataupun apa-apa yang boleh menjerumuskan manusia ke arah maksiat ni tuan-tuan, kita kena sekat sungguh. Saya cakap ni saya kena buat. Nak kata-kata saya buat 100% tak, tapi kita ke arah itu tuan-tuan. Kita pun ada nafsu juga nak tengok berita, kita nak buka media sosial. Ada orang sekarang ni apa, Netflix. Saya pernah terbuka tuan-tuan. Memanglah cerita best. Tetapi cerita yang luar biasa juga sangat banyak dalam tu. Tapi itu kalau tak dikawal tuan-tuan dengan kita habis. Kupiah ni saya terbang lah ni. Ni dia, terbang lah kupiah ni. Kalau betul-betul dalam keadaan bersendirian tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya cakap di saya ni, kadang-kadang kita buka internet dan sebagainya, Allah, tak boleh nak kawal ni. Dalam keadaan kita umat akhir zaman ni perlu dikawal. Lagi-lagi anak kita yang kita sentiasa bagi tuan-tuan, gadget dan sebagainya, maka peranan kita. Sebab itu tuan-tuan, Allah SWT dah tetapkan hukum, Nabi SAW dah hukum cerita tentang hudud dan sebagainya. Kita masuk sikit hudud tuan-tuan. Sebab hudud dia bukan semua kesalahan kena hudud, tak. Dalam hudud yang memang Allah SWT dah tetapkan dia punya kadar hukuman ni, dia tak semua maksiat. Tak semua yang ada dalam kitab 76 kesalahan yang ada dalam ni tuan-tuan, dosa-dosa besar perlu kepada hudud, tak. Dia ada hukum zina. Zina dia ada had dia. Yang muhsan dengan ghair muhsan. Yang muhsan yang dah berkahwin, Allah SWT sebut rejam. Walaupun perkataan rejam ni tak ada dalam Al-Quran, Ustaz. Tak ada. Tetapi dia diturunkan oleh Allah SWT. Ayat Quran tu pernah dibaca. Ayat Al-Quran berkaitan dengan hukum rejam pernah diturunkan. Kalau tuan-tuan baca kaedah, tuan-tuan belajar cerita tentang ilmu Al-Quran, dia ada ayat nasah, ada ayat mansuh dan sebagainya. Ada tuan-tuan. Ayat tu pernah diturunkan kepada sahabat pun hafal ayat itu, tetapi ayat itu dikeluarkan daripada Al-Quran. Ada. Lagi-lagi berkaitan dengan banyak hukum tuan-tuan. Salah satunya hukum berkaitan dengan rejam. Sayyidina Umar sebut Nabi SAW pernah bacakan ayat Al-Quran cerita tentang hukum rejam.
dan Nabi SAW pernah amal tentang hukum rejam ini. Pernah buat, terus buat, dan sahabat nampak. Maka dia jadi hukum dalam hadis Nabi SAW. Sudah ada ayat nasah mansuh dan sebagainya, tuan-tuan. Walaupun hukum rejam tak ada dalam Al-Quran secara hakikatnya yang kita baca hari ini, tetapi ayat itu pernah dikeluarkan. Kalau belajar tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan banyak orang saya belajar kan, dia cakap memang ada. Memang dia belajar ayat-ayat Al-Quran yang tak ada dalam Al-Quran tetapi diturunkan oleh Allah SWT tu jadi nasah dan juga ayat mansuh. Itu kena belajar ilmu Al-Quran tuan-tuan. Dia panjang dia punya cerita. Itu rejam kepada orang-orang yang ni. Dan ada juga hukum berkaitan dengan ghair muhsan. Ini yang paling banyaklah. Orang yang tak berkahwin, hukum dia apa tuan-tuan? Fajlidu kulla wahidin minhumah mi'atal jaldah. Hukum 100 sebatan. Dia sebat bukan macam orang kena tangkap edar dada tuan-tuan. Itu lain macam kan. Itu pakai cemeti tu yang dekat penjara biasa tu. Pakai penjara yang kata kena sebat 10 kali. Itu bukan sebat yang syariah tu. Itu memang sebat, sekali sebat koyak terus dia punya punggung tuan-tuan. Itu mengerikan lah. Memang sangat mengerikan. Kan ada video yang membandingkan contoh antara sebat sivil dan juga sebat syariah. Dia beza tuan-tuan. Tak adalah sebat syariah. Kalau tuan-tuan tengok sebat syariah tu yang dekat Aceh tu, kan ada yang ditangkap akhirnya disebat. Dia tak ada sebatnya macam sebat sungguh. Dia ada dia punya kadar dia. Dekat Brunei pun ada kan, ditunjukkan macam mana hukum sebat. Kita kat Malaysia pun ada tata cara dia tu. Macam yang sebatan tadi bukan sebat yang sebat sampai koyak tu, tak ada. 100 kali. Sebat 100 kali selesai tuan-tuan hukum dia. Tetapi juga kalau ada satu hadis Nabi SAW dalam Quran cerita tentang 100 sebatan. Tapi hadis Nabi SAW cerita ada tambahan kena buang negeri setahun. Kena buang negeri tuan-tuan. Tapi kita tak adalah hukum tu kat Malaysia. Tetapi hukum tu ada. Hukum tu ada dalam Al-Quran tuan-tuan. Cuma belum dilaksanakan. Akan dilaksanakan satu hari nanti. Itu berkaitan dengan zina. Kemudian ada juga hukum hudud berkaitan dengan qazaf, tuduhan zina. Kemudian ada mencuri, meminum arak, kemudian merompak dan juga murtad. Ini hukum-hukum yang dalam Al-Quran dah sebut dah. Kadar-kadar hukuman dia tuan-tuan. Hukuman bunuhnya ada, rejamnya ada, sebatnya ada. Semua benda-benda ni dah ada. Kita kena percaya dan kita kena yakin lah tuan-tuan. Walaupun masih lagi belum dilaksanakan, tapi itulah hukum-hukum dia. Itu belum cerita tentang qisas pula. Cerita tentang balas dengan balas. Dia kisah ni tuan-tuan, dia bukan hukum bunuh dengan bunuh saja. Hukum cedera dengan cedera, hukum tu dengan ni. Itu kalau tuan-tuan buka kitab fiqh jenayat tu saya belajar dulu, memang itu tuan-tuan. Cedera sikit, mencederakan sedikit, dibalas juga dengan mencederakan sedikit. Banyak dengan banyak. Tetapi benda tu tidaklah diamalkan. Tapi ada dalam hukum tuan-tuan berkaitan dengan qisas. Dan kita banyak di Malaysia berkaitan dengan hukum ta'zir. Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tak salah tuan-tuan, memang ada dah dia punya kaedah-kaedah ini. Maka tuan-tuan macam Allah SWT, kita kena lihat beberapa perkara berkaitan dengan hukum-hukum ini supaya apa tuan-tuan? Supaya kita tidak terlibat. Kita kena sebut. Kena bagi tahdid, kena bagi ancaman kat orang supaya orang takut dan orang tak buat. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang yang berzina ni tak semestinya dihukum dengan itu. Ada orang tuan-tuan, dia bertaubat dan dia tidak mengakui dia punya kesalahan kepada penguasa, sama ada ke polis, pegawai syariah dan sebagainya. Dia tidak jatuh sampai kepada hakim, dia bertaubat. Adakah taubat diterima? Ni banyak pandangan tuan-tuan. Ada yang kata terima, ada yang kata tak terima. Tapi ada pandangan yang disepakati ialah orang-orang yang bertaubat, maka taubatnya diterima, habis hukum dia selesai tuan-tuan. Tak perlu nak dihukum dengan hukum zina. Tapi bertaubat yang tak sampai kepada penguasa lah, tak sampai kepada maklumat tu kepada hakim. Hari ini banyak tuan-tuan, orang berzina, dia sebab satu ketika Nabi SAW datangkan oleh satu orang, dia mengaku zina. Ya Rasulullah, aku telah berzina, aku nak bertaubat. Nabi SAW sebut, kau balik dan bertaubat. Datang lagi, bertaubat. Datang lagi, kau balik. Tapi akhirnya dipaksa tuan-tuan, dah lebih daripada 3 kali, maka Nabi SAW perintahkan untuk laksanakan hudud. Sebab orang ni dah mengaku dah. Tapi juga menjadi dalil Nabi SAW suruh balik untuk dia bertaubat. Dia bertaubat, maka taubat diterima. Sebab itu tuan-tuan, tak kira lah siapa pun, mereka-mereka yang terlibat dengan zina ni tuan-tuan,
pastikan dah bertaubat, taubat sungguh-sungguh. Maka kita kena pegang, bukanlah kita tuan-tuan, orang-orang yang terlibat ni kita kena pegang supaya mereka tidak kembali kepada perkara-perkara maksiat tadi. Sebab hari ini zina terlalu banyak tuan-tuan, cerita tentang nasab, cerita tentang anak tak satarab, cerita tentang pengguguran janin dan sebagainya. Belum lagi kita cerita tentang kes buang anak. Kes buang anak, statistik 3 ke 4 tahun tuan-tuan kebelakangan ini lebih daripada 500 kes buang anak yang diketahui dah tuan-tuan. Yang kes gugur janin tu lain, ni kes buang anak tuan-tuan. Kes buang anak. Anak lahir kat rumah dibuang, kan ada dulu. Lahir kat rumah tingkat 4 dibuang anak tu dekat bawah. Hancur berderai tuan-tuan. Anak tu mati. Sekali tengok pergi mahkamah esok dalam keadaan orang tu dalam pantang ni, tengok orang Melayu tuan-tuan pakai tudung. Orang Islam ni pakai tudung, buang anak. Itu belum lagi tanam, belum lagi buang anak yang hidup ni, letak kat depan masjid dan sebagainya. Sampai satu ketika kerajaan terpaksa sediakan baby hatch, kan tempat nak buang anak ni, buang kat sini, dekat dalam peti tu. Kan ada disediakan oleh NGO itu kan, untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku itu tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, perkara ini, masalah yang berlaku ni, dia mesti diatasi daripada dia punya pucuk dia panggil. Dia punya akar. Mesti daripada akar tu mesti dibaja dengan baik. Kalau akar ni tak dijaga tuan-tuan, maka dekat pucuk tuan-tuan baru nak cegah, maka dia akan berjalan berlaku. Tetapi kalau kita dapat cegah daripada akar tadi, daripada dalam rumah kita, daripada masyarakat kita, minda mereka telah diajar dengan perkara-perkara ini, maka tuan-tuan, insya-Allah perkara-perkara ini tidak berlaku. Sebab itu tuan-tuan, saya suka kalau nak didik dengan menceritakan cerita tentang syurga, cerita tentang neraka. Saya tersentuh tuan-tuan, sangat-sangat tersentuh. Anak saya, kenapa nak belajar Al-Quran macam mak dia? Sebab takut nak masuk neraka. Ayat macam tu tuan, kita ni pun tak mampu lagi, tak ada, kadang-kadang terdetik tuan-tuan, nak buat ni semata-mata nak masuk syurga. Tak nak buat sekian-sekian kerana apa? Tak nak masuk neraka, sebab neraka sangat panas. Sebab itu tuan-tuan, benda-benda ni kena dididik daripada hati, daripada budak-budak kecil ni. Kadang-kadang yang kecil tu lebih sedar daripada kita ni. Kita ni kadang-kadang cepat lupa. Tapi budak-budak ni tuan-tuan, kalau dididik, Allahu Akbar, dia boleh menjentik hati kita. Tak jentik hati orang lain pun, menjentik hati kita supaya kita juga menjadi mak ayah, menjadi orang yang lebih baik, untuk mendidik masyarakat, mendidik anak-anak supaya menjadi baik. Tuan-tuan mati Allah SWT. Panjang cerita tentang zina, tapi kita tak ada cerita, kita tak buka fake jenayah. Kalau fake jenayah, dia akan cerita detail. Hari ini kita nak cerita tentang antara dosa-dosa besar yang ada, yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, yang ke-12 ini ialah berkaitan dengan zina, yang kita perlu elakkan, yang kita perlu sedarkan masyarakat tuan-tuan, berkaitan dengan perkara-perkara yang sangat-sangat merisaukan. Sebab dia melibatkan keturunan tuan-tuan, yang keturunan yang panjang. Lahirnya anak zina, bagaimana kehidupan itu. Ada anak zina yang tidak satarab menjadi orang, ada yang tidak menjadi orang tuan-tuan, akhirnya terlibat dengan perkara-perkara yang lebih teruk daripada itu, mencuri dan sebagainya, membuat perkara-perkara maksiat, tak semayang dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, ini menjadi satu muhasabah lah kepada kita dalam keadaan data-data yang sangat banyak ni, yang sangat-sangat merisaukan. Dia menjadi satu titik tolak kepada kita untuk menjadi masyarakat yang lebih baik lah. Tak kisahlah apa istilah sekalipun, tetapi pasti istilah itu menjadi istilah yang lebih baik. Untuk yang pasti, kita nak sama-sama tarik semua orang untuk masuk syurga Allah SWT, nak jauhkan manusia daripada neraka Allah SWT yang sangat dahsyat. Kita kena ada keyakinan itu, kita kena bagi keyakinan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Tuan-tuan, nak bercakap satu benda yang mudah, tetapi nak amal satu benda yang sangat berat. Tetapi sekurang-kurangnya apa yang kita dengar, apa yang kita cakap dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita menjadi lebih baik. Kehidupan kita, kehidupan yang diberkati oleh Allah SWT, dan Allah SWT turunkan rahmat dia kepada kita, dan Allah SWT jentik hati-hati kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih beriman, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga sahabat-sahabat yang mereka memperjuangkan agama untuk iman, tarik manusia dekat dengan Allah SWT.
Taala. Tuan-tuan dan Allah, saya sekadar tu untuk perkongsian kita pada pagi ini. Semua penat dah ya. Kita dah berhari raya dan sebagainya. Ini dah masuk Zulkaidah ni tuan-tuan. Kita tingkatkanlah amal-amal kita. Nak masuk bulan Zulhijjah, bulan yang mulia juga. Bulan orang-orang pergi haji ni tuan-tuan. Orang yang pergi haji. Ada sahabat kita semalam kan, pakcik kita semalam pergi haji hari ini tuan-tuan. Kita yang belum pergi haji, yang dah pergi haji, alhamdulillah. Yang belum pergi haji, doa-doa. Mudah-mudahan satu hari nanti kita, Allah SWT rezekikan kita sampai sana. Paling kurang tuan-tuan, kita ada ikhtiar, tuan-tuan pergi tabung haji, daftar. Jangan sampai tak daftar tuan-tuan. Pergi tak pergi nombor 2. Yang penting daftar. Yang daftar hari ini dia akan pergi tahun 2100 ke atas. Walaupun 100 tahun lagi baru dia pergi, mungkin umur panjang, itu rezeki. Yang penting kita ada mastata'tum, ke arah untuk dapatkan kemampuan itu. Saya pergi tahun 2040, daftar 10 tahun lepas, 12 tahun lepas, perginya 2040. Mana tahu tahun depan pergi. Kita doa kepada Allah SWT, Allah SWT rezekikan kita juga dapat bertemu dengan Baitullah, tempat yang sangat mulia itu satu hari nanti insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar itu yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang atas kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.